Assalamualaikum, hari ini kita akan cerita bagaimana Abang Mun breed ikan di Blue Moon Betta Fish Farm. Baiklah semua, kembali kita di dalam Blue Moon Aquatic Farm. Baiklah, kali ini saya nak share macam mana cara saya lah breed ikan. Dalam masa dekat 2 tahun lah, kita dah cuba pelbagai cara lah. Kita pakai cooler box, kita pakai besin, kita pakai mangkuk, bekas, macam-macam lah. Macam-macam cara kita pakai. Tetapi based on saya punya pengalaman, ini pengalaman saya sendirilah. Saya lebih suka pakai cooler box yang tebal ni lah. Okay? Ini nama dia cooler box. Boleh dapatkan dekat kedai-kedai plastik boleh. Dekat Shopee pun ada. Mana-mana kedai lah. Kedai-kedai runcit pun ada. Setiap kedai runcit ada. Cooler box ni juga kita boleh guna untuk tujuan pengepusan ikan. Sebab dia betul-betul tahan lah. Apa yang perlu ada, kita kena sediakan air. Ini adalah yang orang dah sediakan air ni semalam. Kalau tengok ketinggian dia, tinggian saya ambil dalam lebih kurang 1 jari lah. Sebab ikan-ikan kita guna semua adalah ikan saiz regular. Ikan tu besar. Jadi semasa proses mengawan tu dia ada kejar-mengejar, dia ada melipat-lipat tu kan. Jadinya kita perlukan space air yang tinggi, agak tinggi lah. Supaya ikan tu selesa. Itu pertamanya lah. So saya pakai daun pisang ni. Kegunaan dia adalah pertama, untuk menghasilkan tannin dalam air. Kedua, sebagai dia nak mendapkan segala kekotoran yang akan berlaku sepanjang 3 minggu ikan fry kat dalam ni. Ketiga, dia boleh digunakan sebagai ejen untuk menghasilkan infusoria, yang mana akan memberi makanan kepada fry lah. Bila kita dah bubuh awal, bila hari ke-4 ke-5 anak ikan tu akan mula belajar makan, dia sangat sesuai lah untuk fry. Kita pakai daun pisang. Kalau tak ada daun pisang, daun ketapang pun boleh, daun kelapa pun boleh. Ada setengah orang dia akan pakai tumbuhan hidup macam pokok kiambang. Kalau kawasan kita beri itu outdoor, ada cahaya matahari masuk, bagi saya tak ada masalah. Tapi kalau kawasan tu tertutup, tak digalakkan menggunakan pokok hidup sebab pokok tu akan mati. Dan pokok akan mati, dia akan merosakkan air dan banyak fry akan mati juga. Jadi inilah, kita dah ready 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawah lagi lebih kurang dekat 30 bekas kita akan breed. Step pertama, kita sediakan air. Ini memang dah tak ada klorin. Air saya dah proses siap. Air yang sama yang kita guna untuk water change ikan-ikan ni, air yang sama sahaja, cuma saya tambah daun sahaja. Maksudnya dah ada ketapang, dah ada garam. Kita pakai Miracle Herbs lah. Produk kita Miracle Herbs. Okey, produk kita. Kita akan groom induk kita paling-paling pun semua yang dah berusia 6 bulan, 7 bulan ke atas lah. Kita nak pastikan induk tu betul-betul matang, sebab bila induk tu muda, kadang-kadang anak ni dia halus. Lepas tu dia punya survival rate tu sangat rendah. Jadinya lambat membesar. Saya dah pernah buat uji kaji, induk yang umur 4 bulan kita breed dengan sepasang. Lepas tu sepasang lagi induk berusia 7 bulan. Sekejap je induk 7 bulan cepat besar, tahan lasak dan dia banyak yang hidup. Yang ini tak tahan lasak, lambat dan juga dia macam bantut sikit lah. Ini kita kena cari induk yang betul-betul matang. Itu kena groom. Jadinya macam kalau kita target nak breed bulan sekarang bulan 6 kan, bulan 4, bulan 5 tu saya dah groom. Macam sekarang kalau tengok kat dalam bilik ni, semua ni adalah induk-induk saya lah. Memang kita groom. Kita biar je induk tu bagi makan, tukar air, bagi makan, tukar air. Ada makanan-makanan hidup macam moina, jentik-jentik, kita boleh bagi. Jangan groom betina sahaja, groom jantan juga. Itu kadang-kadang kesilapan kita groom betina tu bagi besar, terlalu banyak, tapi jantan dia halus. Bila jantan tu kecil daripada betina, dia tak dapat nak mengawan. Dia tak cukup kuat untuk mengalahkan betina tu. Jadinya breed tu akan gagal lah. Jadi kita kena groom dua-dua, jantan dan betina. Nanti kita akan tunjuklah beberapa pair yang saya telah pairing kan. Bila kita dah ready apa semua ni, macam sekarang ni kita dah ready dua-dua semua. Kita ada Red Dragon, kita ada Royal Blue, Red Dragon H&M, Super Red, H&M Candy. Saya suka untuk selitkan ataupun kita bermain dengan hobi kita. Bila kita bermain dengan hobi kita, kita akan cuba untuk cross genetik apa yang kita nak buat. Macam contoh, saya ada dapat 2 ekor DT H&M Super Red, tetapi saya tak ada dia punya female. Tapi saya ada female H&M Super Red. Betul tak? Artinya kita cross. Saya akan cross DT H&M Super Red dengan female H&M Super Red untuk menghasilkan DT H&M dan juga H&M. Tapi bila dah dapat dia punya anak nanti, saya akan luruskan lah. Dia akan ambil masa sikit lah sebab female DT H&M orang tak jual. Kebanyakan orang tak jual dan mahal lah, sangat mahal. Jadi kita guna apa yang kita ada.
bagi saya benda ni tiada masalah, dengan syarat kita kena jujur dengan customer kita lah. Kalau barang ni barang crossing, kita bagi tahu. Belum stabil, kita bagi tahu. Dan bila dah stabil pun kita bagi tahu juga. Itu salah satu tips lah. Itu adalah cross dari segi finish, bukan cross warna, sebab dua-dua adalah suprek, jadinya tiada pertambahan warna kat situ. Macam kat sini saya ada cross warna juga. Macam contoh saya cross Koi Galaxy, saya cross dengan Avatar. Avatar yang black base lah, base dia warna hitam. Kawan saya dia dah cross Avatar Blue Black, dia cross dengan Galaxy, dia jadi cantik. Dia jadi Galaxy tapi base dia lagi pekat. Merah tu merah pekat, merah hitam, which is very nice for Galaxy lah. Sebab Galaxy punya spek, kita nak base yang ada kontra dengan dia punya titik-titik Galaxy tu. Jadinya saya nak cuba juga, saya ambil Red Koi Galaxy, saya cross dengan Avatar tu. Dan saya pun ada dapat baka daripada kawan saya ni. Jadinya saya nak cross pula dengan Koi Galaxy, lebih kurang lah. Dan ada beberapa cross-cross lain yang saya suka untuk mencuba. Jadinya macam saya tak galakkan untuk kita cross dengan warna solid, sebab banyak dah kawan-kawan kita buat, dia jadi tak cantik. Warna solid ni kalau boleh kita harus kekalkan lah, sebab warna-warna solid ni dia dah stabil. Macam Super Red, Yellow, Royal Blue, Cooper dan sebagainya, ini adalah warna-warna yang dah stabil. Jadinya kita tak perlu nak cross dia. Kita cross daripada genetik marble, jumping genetik. Kalau korang ada belajar ataupun sesiapa yang ada Google lah, sumber belajar ni banyak tempat. Kita belajar secara online, boleh belajar dengan orang yang berilmu, berpengetahuan. Jadinya kita boleh Google, search pasal jumping genetik ataupun genetik yang berubah-ubah. Macam marble genetik ni dia ada pada ikan-ikan macam candy, marble dot, koi, multicolor. So sebenarnya kita boleh bermain dengan ikan jenis ni untuk kita cross, mendapatkan ataupun menambah warna. Itu yang ada saya buat jugalah. Macam marble, dia marble candy orange base, tapi saya cross dengan multicolor yang yellow base, sebab saya tak ada female multicolor yellow base. Saya akan tunjukkan video-video saya punya cross lah. Dan kalau ada rezeki, kita akan tunjuk juga hasil selepas anak tu dah besar nanti. So itulah tips dia. Okey, jadinya bila kita dah siap pairing apa semua ni, kita bolehlah masukkan jantan dan betina di dalam satu bekas. Kita masukkan dan kita biarkan jantan tu buat buih terlebih dahulu. Dalam masa sehari, kalau ikan tu induk yang bagus, sehari pun buih dah tinggi. Esok tu awal pagi kita dah boleh release dah female tu. Tapi kalau ada serta-serta ikan, dia tak boleh pengasingan. Macam betina tu tak boleh letak dalam botol, dia kena lepas terus, baru dia akan breed. So kena tengoklah setiap ikan tu berbeza-beza. Sekarang ni saya nak tunjuklah salah satu pair yang saya nak breed. Macam ni ada female ni, female Royal Blue. Okay, female Royal Blue ni saya dah letak dalam botol whisky lah. Ini jantan dia lah, pun jantan Royal Blue juga. Okay, ikut pengalaman saya, kalau kita breed Royal Blue cross dengan Royal Blue, saya akan dapat 3-3 lah. Saya akan dapat Steel Blue, saya dapat Royal Blue, saya akan dapat Turquoise point, saya akan dapat juga. Jadinya untuk saya yang fokus untuk perniagaan, jadinya untung lah, sebab kita ada 3 warna akan nampak kat situ. Dan juga kita akan dapat warna-warna yang 2 tone, macam Steel Blue 2 tone, itu dikira reject lah. Tapi macam nak membersihkan 2 tone di dalam sesatu genetik ikan tu tak mudah lah, dia kena teruskan banyak lapis. Okey, jadi saya akan lepaskan jantan. Disebabkan suhu bilik ni adalah sama, jadinya air di dalam bekas ni dan juga di dalam ni sama je sebenarnya. Jadi saya lepaskan jantan dulu. Okey, saya lepaskan jantan dulu. Kemudian saya akan biarkan betina ni di dalam bekas lah. Saya akan letak macam ni lah. Saya akan letak macam ni. Dan saya akan buat untuk semua ni. Lepas tu kita akan biarkan dia selama 1 hari. Biasa saya akan tutup lah. Tutup untuk memberikan privacy lah. Sebab sekarang ni dia dah mula masuk ke ambang perkahwinan. Jadi ni kalau boleh kita jangan kacau lah. Masa kita lepaskan tu pun tutup, sampailah kita pisahkan dia orang pun kena bertutup. Itulah cara dia, cara nak breed. Jadinya sepanjang proses ni mungkin akan ada part 1, part 2 dan juga part 3. Sampailah kita pisahkan mak bapak dia, sampai dah bertelur apa semua. Sampailah juga kita dah angkat bapak dia daripada penjagaan. Maksudnya masa fry dah usia 5 hari. Dan by month kita akan upload lah dia punya progress pembesaran fry di farm saya. Okay, ni Red Dragon
Red Dragon lagi. Kita ada breed crown tail Ikan yang jenis-jenis macam long fin, half moon, crown tail ni kadang-kadang kita kena tinggikan sikit air dia. Sebab finish dia besar. Jadinya saya tambah sikit lah. Okey, kita tambah sikit air. Ini yang saya cross tadi lah, DTHM Super Red dengan Super Red. Okay, HM Jadi itulah serba sedikit cara digunakan oleh saya dekat farm saya, macam mana saya beri ikan. Salah satu faktor lain yang perlu diambil kira adalah kesihatan ikan tu. Make sure ikan yang kita nak beri ni semua sihat. Jangan beri ikan yang dah layu, yang sakit, tak flare. Okey, ikan wajib flare, baru dia cergas lah. Dan bila kita water change, kita tengok, kita monitor ikan tu buat buih yang banyak, maksudnya dia sihat. So kita boleh breed lah ikan macam tu. Dan suhu, kalau hari hujan, saya tak galakkan untuk breed juga sebab air akan sejuk. Walaupun kita pakai cooler box boleh, tapi macam still dia sejuk juga. Kalau ada certain hari yang hujan begitu lebat kan, dan dia berlanjutan sehingga sampai 2-3 hari, dia jadi tak sesuai untuk kita breed. Jadinya saya akan cari hari-hari yang panas lah. Dan kita boleh tengok ramalan kaji cuaca juga. Bila hari-hari yang panas macam tu, so kita bolehlah beri. Sekian, itu sahaja untuk episod kali ini. Saya mengharapkan sedikit info yang saya kongsikan bersama ini dapat digunakan oleh semua pencinta ikan laga lah, dan dapat mengisi masa lapang ketika PKP ni. Kita boleh breed ya, dan menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Assalamualaikum.